Okey, kalau awak pergi kat tepi pantai tu awak boleh tengok lah pokok tapak kuda ni menjalar kat tepi pantai tu. Pantai Senok ada. Cikgu tengok. Lepas tu pinggir laut sesuai untuk hidupan liar seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan umang-umang. Okey, kita tengok ni lokasi hutan pantai di negara-negara terpilih. Ini maksudnya dia tak ambil semua negara lah. Kita tengok. Contoh di Malaysia ada lokasi dia di Pulau Rumbia, Pulau Tioman dan Pulau Redang. Kalau di Thailand, Pantai Prae, Koh Samui, Pulau Pipi. Kalau di Indonesia, dia di Pulau Raja Ampat, Kepulauan Bangka Selatan, Pantai Barat Sumatera. Kalau di Australia, kita tengok ada di Pantai Whitehaven, Teluk Wineglass. Di Amerika Syarikat ada di Pantai Coast Guard dengan Teluk Hanauma. Teluk Hanauma ni Kepulauan Hawaii. Ni umang-umang. Ni lah panggil umang-umang. Hak awak duduk igak-igak mana-mana pantai tu. Kira duduk igak. Dia naik tu kita igak dia tu. Ni orang panggil umang-umang lah tu. Okey, seterusnya saliran. Kita tengok pula saliran. Saliran seperti sungai dan tasik kebiasaannya mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Saliran terbahagi kepada dua jenis iaitu saliran bersaliran baik dan bersaliran buruk. Jadi kita tengokkan kawasan saliran baik deh. Okey, kawasan saliran baik ni dia merujuk kepada kawasan yang tidak bertakung air. Kawasan ini terdapat di kawasan bentuk muka bumi yang beralun, di kawasan cerun bukit dan tanah pamah. Ni awak tengok contoh dia bagi ni Sungai Mississippi. Mississippi ni di Amerika Syarikat. Okey, seterusnya kawasan bersaliran baik ni dan tidak bertakung air merupakan kawasan yang subur dan diliputi oleh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti yang terdapat di kawasan hutan tropika, hutan monsun tropika, hutan konifer dan hutan Mediterranean. Bentuk muka bumi yang bersaliran baik ni dihuni oleh pelbagai spesies hidupan liar seperti rusa, kijang, moose, badak, sumbu, harimau dan gajah. Ni moose. Dia nak supung dengan rusa tapi dia lagi besar. Tanduk dia pun lain sikit. Okay, seterusnya kita tengok kawasan saliran buruk pula deh. Kawasan saliran buruk ni merujuk kepada kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Kawasan yang bertakung air akan membentuk kawasan paya air tawar, manakala di kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya air masin. Kawasan paya, okey? Waktu tempat orang cari ketai nipoh lah ke apa tu, Paya, ketai ada duduk dalam paya. Paya air masin, ikan belacak. Kawasan ini sinonim dengan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan berair sepanjang masa seperti pokok bakau. Di kawasan pokok bakau tepi laut tu lah. Tak ada saliran baik. Dia macam bukan kawasan saliran baik sebab dia bertakung air. Pokok nipah dan mengkuang. Kawasan saliran buruk ni amat sesuai untuk hidupan liar yang sinonim dengan kawasan berair seperti biawak, buaya, memerang, burung shobil dan ular. Burung shobil ni pun nanti boleh Google tengok ke mana burung shobil.
Okey, lokasi hutan paya air masin dan hutan paya air tawar di negara-negara terpilih. Kalau di Malaysia, di kawasan kalau paya air tawar ni Tasik Bera, Detarajang, Meludam. Kalau air masin, Teluk Lahad Datu, Sabah, Teluk Merudu, Kota Merudu. Kuala Gula. Kuala Gula ni tempat banyak burung. Thailand, kalau air tawar tu Daeng, Lembah Menam Chao Phraya, Lembah Minam Chao Phraya. Air masin wilayah Panga, Pulau Pipi. Kalau di Brazil, Pantanal Mato Grossense. Kalau air masin dia di Pulau Swaziland dengan Teluk Santos. Australia pula di paya air tawar dia terletak di Barman Forest, Kakadu National Park, Northern Territory. Kalau air masin dia Daintree River, Darwin Shore. Ni Minam Chao Phraya di Thailand. Okey, seterusnya kita tengok tanah pula deh. Tumbuh-tumbuhan semula jadi hidup subur di kawasan tanah mengikut kesesuaian dan ciri-ciri tumbuhan tersebut. Tanah ialah lapisan paling atas, macam cikgu ayat tadi, lapisan paling atas di permukaan bumi terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bukan organik. Kan bahan organik ni terhasil daripada proses perebutan sisa tumbuhan dan bangkai haiwan, manakala hak bukan organik ni terhasil daripada proses pemecahan batuan akibat tindakan lulu hawa. Setiap bahan yang mengalami proses perebutan dan pemecahan akan membentuk nutrien tanah yang subur dalam bentuk humus dan garam galian. Komposisi bahan-bahan ini akan menentukan kesuburan tanah serta kesesuaiannya dengan tumbuh-tumbuhan. Okay, kita tengok ni, tanah Chernozem di kawasan padang rumput hawa sederhana. Step lah ni. Kalau bukan peringkat. Ni ada step ni. Step. Kawasan iklim step. Tanah Chernozem ni merupakan tanah hitam yang terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim step sesuai untuk pertumbuhan rumput-rumput, bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan renek. Pada musim sejuk, tanah akan membeku menyebabkan rumput-rumput di kawasan step mempunyai akar yang pendek. Contoh tumbuh-tumbuhan big blue stem grass, buffalo grass, big blue stem big blue stem grass itu tulis 2 kali. Switch grass, feather grass dan fish sagebrush. Semuanya banyak grass-grass rumput-rumput. Contoh hidupan liar dia coyote. Tahu nak sebutkan ni? Coyote, bobcat, beaver dan saiga antelope. Ni warna hitam gini tanah dia ni. Kita tengok tanah permafrost pula di kawasan hutan tundra. Tanah permafrost ni merupakan tanah beku disebabkan suhu yang sejuk melampau. Tanah permafrost adalah kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun menyebabkan hanya tumbuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi sahaja mampu hidup di kawasan ini. Banyak lumut lah kalau ni. Ni tengok contoh tumbuhan dia ni. Lichen, lumut, kelampair, willow, birch dan heath. Hidupan liar beruang kutub, karibu, musang Arktik, arnab Arktik dan lemming. Lumut-lumut ni dia akan hidup ni atas tanah ni. Dalam ais pun dia boleh hidup. Ni tanah permafrost ni.
Okey, gapo tadi cikgu yang ada proses hulur hawa. Okey, ni maksud dia. Proses hakisan atau peluluhan batu batan yang disebabkan oleh keadaan iklim setempat. Okey, tanah. Tengok tanah Aridisol pula di kawasan gurun panas. Kawasan gurun panas dilitupi oleh tanah Aridisol yang bermaksud tanah kering dan tandus. Hanya tumbuh-tumbuhan yang punya akar yang panjang untuk menyerap air di dalam tanah sahaja mampu hidup di kawasan ini. Kalau di kawasan gurun ni, apa kita tahulah banyak pokok ke apa? Kaktus. Sebab akar dia panjang. Tanah pasir yang kering dan tandus menyukarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar di gurun panas kurang aktif, terutama pada siang hari. Siang hari ni dia kurang aktif, dia akan duduk dalam tempat-tempat teduh lah. Kalau ada macam gua, kawasan ni, dia akan duduk dalam gua ataupun macam dia macam tanah, duduk dalam tanah ko. Malam baru itu tubik cari makan. Siang you tak cari makan kalau highway duduk sini. Malam baru itu tubik cari makan. Contoh tumbuh-tumbuhan, pokok kaktus. Apa tu? Sebab cikgu yak malam tubik cari makan. Sebab siang you tak boleh nak tubik, panas doh. So, kumpul tenaga dia yang kita tubik cari waktu malam. Pokok kaktus, tengok contoh tumbuhan dia, pokok kaktus, pokok akasia dan pokok kurma. Contoh hidupan liar, unta, rusa, gazelle, ox, musang, penek dan tikus jerboa. Okey, kita tengok tanah latosol di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika pula deh. Hutan hujan ni, kita tanah tempat kita lah ni, latosol. Tekstur tanah latosol adalah pelbagai bentuk, sama ada berpasir, liat atau lembap serta berwarna merah atau kuning. Kalau kita pergi kawasan bukit-bukit, kita tengok tanah yang warna merah. Merah kuning gitu. Hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika tumbuh dengan padat, tinggi dan mempunyai pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Keadaan ini menyebabkan kedua-dua hutan ini menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar yang bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan, sama ada sebagai tempat tinggal ataupun untuk mencari pelbagai sumber makanan. Contoh tumbuh-tumbuhan yang ada sini pokok jati, cendana, mahogani dan jelutong. Contoh hidupan liar gajah, harimau, beruang, kancil dan pelai. Okey, seterusnya tanah ni. Potzol ni. Okey, awak boleh baca deh. Cikgu tunjuk awak baca. Awak nota ni deh. Baru. Ni tanah Potzol. Di kawasan hutan konifer. Hutan konifer waktu pak sejuk, pak musim tadi. Kini tanah Terra Rosa di kawasan hutan Mediterranean. Okey, kita berhenti sampai dekat tanah ni dulu. Iklim ni kita sambung minggu depan pula. Awak boleh tengok, baca, buat nota dulu deh. Pak iklim ni. Buku teks awak tu awak boleh tengok muka surat. Muka surat 41 deh. Banyak ni. Kita tengok minggu depan pula. Tak boleh lebih banyak.